بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين يا رب العالمين. وأقل الكفن ثوب ساتر للعورة. Baik, fasal baru iaitu fasal bab kafan. Kita mengaji dah pada pagi tadi bahawa diwajibkan ke atas orang perkara yang terikat dengan orang yang melakukan, orang yang meninggal dunia. Ada 4 perkara yang berkait rapat dengan orang yang meninggal dunia, iaitu mandi, kafan, solat dan tanam. Ia cerita selesai dah cerita bab mandi. Sekarang ni kita masuk bab kafan. Maka kata musannif rahimahullahu ta'ala, wa aqallu kafani, dan sekurang-kurang kafan, saubun satirun lil aurah, pakaian yang menutup dengan aurat. Baik, masalah pakaian yang menutup aurat, kita kena jelas mula-mula. Aurat bagi seorang lelaki antara pusat dengan lutut. Aurat bagi orang puan seluruh tubuh melainkan muka dan tapak tangan. Baik, masalah ni dia ada hak Allah SWT. Dalam masalah pengurusan jenazah ni, dia ada hak Allah dan hak si mati. Yang mana hak Allah dan hak si mati, dua-duanya kita kena raih. Pengarang kitab kita dia sebut kafani wa aqallul kafani thawabun satirun lil aurah. Ini adalah hak bagi Allah Subhanahu wa taala ke atas si mati, iaitu pakaian yang menutup aurat. Adapun hak bagi si mati, hak atas si mati, wajib dikafankan atas sekalian tubuhnya. Wajib mengkafankan sekalian tubuhnya. Yakni meratai badan lah, kafan molek semua. Dan melainkan bagi orang yang melakukan ihram. Orang yang ihram. Kalau orang lelaki tak boleh tutup kepala, dan orang puan tak boleh tutup muka kalau mati dalam ihram. Tapi walau sebab tu ulama kata, kalau dia wasiat, seseorang tu wasiat, bila dia mati dia wasiat, anak aku dia kata, kalau aku mati kayak gini, kafan aku ni qada-qada tutup aurat aje. Ulama kata sah tak wasiat tu jadi lara. Sebab apa? Sebab hak bagi orang mati kena kafan seluruh tubuh. Walaupun hak tukang mati tu sendiri wasiat, ulama kata wasiat tu lara, tak wajib ikut. Bahkan tak boleh ikut, wajib kafan sekalian badan. Bahkan ulama kata kalaulah dia si mati tu ada hutang tu menyebabkan kita nak tutup badan dia sekalian tubuh. Orang hak beri hutang, Pemiutang kata, "Dok, aku tak ambil hui tutup sekalian tubuh. Aku nak tutup aurat dia je." Ulama kata, "Tak boleh. Wajib kau tutup sekalian tubuh." Yalah dah. Baik, satu benda hak kita kena faham. Siapa hak wajib? Siapa asal dia kata ulama wajib untuk kafan ni, iaitu menggunakan harta si mati. Menggunakan harta si mati. Namun ulama sebut juga, orang yang lazim ke atas seseorang itu nafkah ketika hidup, maka dialah lazim hak kena beli kain kafan ke atas si mati. Contoh, anak mati, ayah memang lazim nafkah atas dia, maka ayah hak kena beli kain kafan. Tapi ada beberapa masalah dikecualikan, iaitu dia wajib nafkah ketika hidup, tapi ia tak wajib beli kain kafan. Antaranya benda,
Antaranya kata para ulama iaitu mak tiri. Mak tiri, ayah menikah dengan seorang puang. Bukan mak kita, panggil mak tiri lah. Baik, mak tiri tu wajib tak kita nafkah? Wajib sekiranya ia miskin. Baik, bila ia mati kat gigi, wajib tak kita beli kain kafan ke dia? Tak wajib. Ulama kata tak wajib. Jelas dah. Sebab apa? Mak tiri tak je. Sebab ia masa terikat masa hidup. Tak faham tu kat gigi. Wa yusannu lirrijal wa yusannu lirrajuli, dan disunatkan bagi lelaki salasu lafaifa, sunat bagi lelaki 3 lapisan. Sunat bagi orang lelaki ni kita kafan dia 3 lapisan. Baik, dia 3 lapisan ni sunat. Dia hak bagi si mati 2 lapisan. Yang menjadi hak bagi si mati hanya 2 lapisan. Sebab itu ulama kata, kalaulah orang mati tu wasiat, kalau ayah mati kat gigi, kafan ayah selapisan je. Ulama kata, boleh tak? Tak boleh. Tapi kalau ia wasiat lebih daripada 3, wajib ikut tak? Tak wajib. Boleh ikut. Tapi benda tu makruh. Tapi kalau kurang daripada 2, hak tu tak boleh. Tapi kalau ia kata wasiat, jangan kafan 3, kafan 2 je. Boleh tak? Boleh. Sebab 3 tu sunat. Ulama kata, dok gugur 2 lapisan ni dengan wasiat, melainkan semasalah, iaitu pemiutan minta hutang. Maka kalau pemiutan minta hutang, maka hak ni ada khilaf. Ada ulama kata gugur 1, ada ulama kata dok gugur, kekal 2-2. Sini ada khilaf. Jelas dah. 3 lapisan tadi tu dok termasuk serban dengan qamis. Bahkan ulama kata dok sunat kita pakaikan orang lelaki dengan qamis ataupun kain serban masa dia mati, masa kafan. Bahkan kalau kita buka dalam Hasyiah Al-Baijuri, Imam Baijuri kata khilaful aula, kita pakaikan dia dengan kain serban. Ayah time hidup dulu, si mati time hidup dulu dak kapiah, time mati kau kapiah. Tu. Itulah. Ulama kata, ada ulama kata dak sunat, dalam Baijuri sebut khilaful aula. Yalah. Serban saja. Serban dan qamis. Walil mar'ati, dan bagi orang puang, khamsatun, ada 5 lapis. Benda izarun, kain bawah, qamisun, pakaian atas, wal khimar, khimar ni kain tudung, summa lifaqatan, dan 2 lapisan. Nampak tak? Satu kain bawah, satu kain atas, satu kain tudung, kemudian 2 lapis. Dia masalah ni benarnya, hak ni kita belajar teori lah. Kalau nak terang panjang-panjang lebar, payah sebenarnya. Nak terang panjang-panjang lebar ni, kita kena praktikal. Cuma ni teori je orang kata. Kalau nak praktikal, ada praktikal lagi, ada ngaji Yaqut Nafis kat lagi. Ana akan tunjuklah sesa kita belikan kafan, apa tak tunjuk sesa mana. Ikhwan rela jadi kain tu. Suluk orang-orang. Jelas dah. Baik. Bahkan ulama kata 5 lapis ni orang puang wajib ke atas dia sama ada tua ataupun kanak-kanak. Sebab apa? Ulama kata antara illah, ulama kata orang puang ni kena 5 lapis supaya tak terbentuk bentuk badan dia tu, sebab 5 lapis. Tapi ulama kata dah kalau gitu kanak-kanak tak terbentuk sebab ia mana ada bentuk lagi budak-budak Ulama kata sekali pun gitu kekal sunat 5 lapis kau. 5 lapis ni sunat ke wajib? Sunat. Kan kita sebut dah sunat kan. Ada anak kata wajib tak wajib pun. Ke anak kata wajib? Tak sunat, silap. Tak wajib. Sekalipun dia belum balik ataupun sudah balik, kekal sunat kat atas dia 5. Faham? Silap. Bahkan tapi ingat ulama kata pakaian yang dikafankan ketika hidup ni, kita kafan orang ketika hidup ni seperti mana pakaian yang dia boleh pakai ketika seseorang yang mati, kita kafankan dia seperti mana pakaian dia ketika hidup.
kalau dia boleh pakai benda tu ketika hidup, maka boleh dikafankan dengan benda tu. Contoh dia gimana? Contoh dia sutera. Orang lelaki haram pakai sutera. Kita ngaji dah kan bab sebelum ni. Orang lelaki haram pakai sutera. Baik, maka ketika mati pun haram dikafankan dia dengan kain sutera. Orang perempuan harus pakai sutera. Budak-budak lelaki ataupun perempuan harus pakai sutera. Maka ketika itu ulama kata harus kita ni kafankan dia dengan sutera. Namun makruh kita ni kafankan seseorang itu dengan kain-kain yang harga beribu-ribu, yakni terlalu mahal. Makruh hukum dia. Sebab apa makruh? Kerana ketika itu dia akan jadi bazir. Makruh hukum dia. Jelas. Ulama kata makruh ni sebab ia asalkan kita beli kain kafan ni kan guna harta si mati kan. Baik. Kalaulah kita guna harta si mati untuk beli kain kafan, dalam keadaan semua ahli waris redha belaka beli kain yang mahal, maka hukum dia makruh. Tapi kalaulah ahli waris tak ada, tiba-tiba kita beli dengan guna kain dengan harga untuk beli kain-kain yang mahal, ketika tu jadi haram. Jelas tak? Jelas. والبياض والمغسول والقطن أفضل ويبخر بعود. Baik. Wabayadu, dan sunat dengan pakaian warna putih. Ulama kata sunat seseorang itu dikafankan dengan pakaian putih. Bahkan ulama kata sekalipun kalaulah dia ini wasiat supaya dikafankan dia dengan pakaian selain daripada warna putih, ulama kata tak wajib ikut wasiat tu. Ikhwan ni wahi sangat warna pink. Lagi mati lagi wasiat kanak pakailah ayah dengan warna pink. Maka ulama kata tak wajib ikut wasiat tu. Wasiat tu jadi lara. Yalah. Sebab apa? Sebab Nabi yang suruh kita kafan kain putih. Tapi kalau kita nak kafan dengan warna lain tak apa, tak ada masalah. Cuma hukum dia khilaful aula. Ada ulama kata makruh. Yang sahihnya, yang rajihnya makruh. Wal maghsulu, dan pakaian tadi pakaian yang dah terpakai. Hak ni yang disebut oleh dalam matan Muqaddim Hadramiyah, sunat pakaian hak terpakai. Bahkan Imam Ibn Hajar sebut dalam kitab Manhajul Qawi, dia kata afdalu min jadi, lebih aula daripada jadi hak baru. Namun dalam kitab Tuhfah, Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dia rujuk balik pendapat ni. Dia kata afdal hak baru ni. Faham tak? Walaupun Imam Ibn Hajar sebut dalam kitab Manhajul Qawi, dia kata afdal hak terpakai seperti mana yang disebut oleh Imam Abdullah Bafat Al-Hadrami. Namun pendapat yang lebih rajih seperti mana yang disebut oleh Imam Ibn Hajar dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, iaitu yang jadi, yang baru, lebih afdal. Wal qutnu, dan kain kapah. Kain guna cotton. Cotton ni kain kapah tak? Kain kapas. Maka hak tu afdal. Afdal benda ni warna putih, baru dan juga cotton. Walaupun dalam matan Muqaddimah Hadramiyah disebut al-maghsul, namun yang lebih rajih seperti mana disebut dalam kitab Tuhfah, hukum dia hak lebih afdal iaitu hak jadi. Yalah. Wa yubakharu bi'udin, dan diwangikan dengan ud. Ya, kita di Malaysia kita tak pakai ud. Kita pakai benda, kita biasanya guna air mawar. Kan? Letak air mawar, genji air mawar. Lepas tu kapur baru tu supaya lambat rosak. Banyaklah benda-bendanya. Hak tu KG lah kita terang. Dia ada lapisan pertama air mawar dengan kapur baru, lapisan kedua air mawar, kapur baru, lepas tu benda kuning tu. Dia ada setiap lapisan tu dia akan ada 3 lapis, 5 lapis. Kita akan, lepas tu atas sekali kita akan pasang kapah dekat sendi-sendi. Hak tu praktikal lah. Hak ni sekadar teori je, kita nak terang hukum. Baca. Wal afdalu an yahmila al janazata khamsatun. Wal mashyu qaddamaha biqurbiha wal isra'u biha. Wa yukrahu al-laghatu fiha wa itba'uha binarin. Baik, wal afdalu, sekarang ni dia selesai dah cerita bab mandi. Sekarang ni nak cerita pula bila selesai mandi, kita nak bawa jenazah pergi masjid ataupun pergi kubur. Baik, dia kata wal afdalu, maka afdal an yahmila, bahawa menanggung
al-janazata khamsatun. Menanggung jenazah tadi 5 orang. Afdal kita tanggung jenazah ni 5 orang. Maksud 5 orang mana? Ni keranda. Afdalnya kalau kita buka dalam kitab-kitab fiqh lain, dia akan sebut afdal kita guna 2 batang kayu untuk tanggung je keranda tu. Ni sebatang, lepas tu sebatang di sini. Baik, jadi 2 batang. 2 batang kayu untuk tanggung. Ulama kata dah 2 batang kayu ni kita nak tanggung warna 5. Maka ulama kata ni bahagian kepala, ni bahagian kaki. Baik. Hak kepala ni seorang tanggung depan ni. Dia letak atas bahu dia. Seorang duduk depan. Lepas tu 2 orang duduk belakang. Lepas tu 2 orang duduk tengah. Faham? Ni cara 5 orang. Baik, kalaulah ulama kata ramai hak nak tanggung si mati, nak tanggung keranda jenazah tu, maka ulama kata ketika itu afdal supaya kita buat jumlah orang hak tanggung tu secara ganjil. 7, 9, 11 supaya ganjil. Ni ulama kata afdal je lah. Baik. Ada dalam sebahagian kitab lain dia sebut cara 3 ke mana? Seorang duduk depan ni, 2 orang duduk belakang. Boleh juga. Namun makruh kurang daripada 3. Sama ada 2 ataupun seorang, makruh. Melainkan kalau dah tak ada orang sangat. Kalau tak ada orang, tak apalah. Ataupun tak makruh juga, memang tak berhajat pada orang ramai. Contoh jenazah budak. Jenazah budak buat benda ramai-ramai. Jelas. Jadi kalaulah 2 masalah ni dimaafkan. Pertama, masalah budak-budak tak berhajat pada ramai. Yang keduanya memang tak ada orang. Afdal 5 ni maksudnya dia afdal 5 ataupun afdal macam ramai tapi sekurang-kurangnya afdal 5. Tak, afdal 5. Tapi kalau ramai nak ikut, maka ketika itu kita buat ganjil. Wal masyu, dan berjalan, quddamaha biqurbiha, dan berjalan. Kalau ni masalah macam mana kita nak iring jenazah. Tadi kita tanggung kan? Baik, sekarang ni kita tak tanggung, cuma kita nak iring. Baik, ketika iring itu wal masyu, dan berjalan, quddamaha, di hadapannya, biqurbiha, dekat. Ni jenazah duduk sini, orang duduk tanggung. Sunat kita jalan ke depan keranda. Maknanya kita duduk bahagian depan. Kurang molek kita duduk bahagian belakang. Ulama kata afdal kita duduk bahagian depan dalam keadaan berjalan kaki. Tapi learning jarang lah. Biasanya naik lori lah. Jadi bila naik lori, ulama kata tak ada masalah lah. Cuma ulama kata kalaulah jenazah itu ditanggung dengan orang berjalan kaki, tiba-tiba kita berkenderaan, maka hukumnya makruh. Kalaulah kenderaan itu naik kenderaan, jenazah naik kenderaan, maka kita tak ada masalah untuk naik kenderaan. Kalau jenazah itu dibawa oleh orang jalan kaki, maka ketika itu ulama kata makruh kita naik kenderaan. Yalah. Contohnya dia naik kenderaan tu sebab berhajat, contohnya macam dia pergi cepat sedih kan. Hak tu lain masalah lah. Lihajatin. Ini saya saja kan. Baik. Wal isra'u biha, dan bersegera padanya. Maksud dia bersegera ni kepada orang hak depan ni, depan keranda ni sunat jalan laju. Samalah juga orang hak tanggung jenazah sunat jalan laju. Melainkan kalau kita bimbang jenazah ni berubah bau. Maksud dia dah lama dah mati mari dah. Hari ni baru nak tanam. Bimbang lama lagi berubah bau jenazah, jadi buruk ke, jadi bau busuk ke, maka ketika itu wajib bersegera, tak sunat lah. Dia asal hukum bersegera ni sunat, tapi kalaulah bimbang berubah, maka bersegera tu jadi wajib. Wa yukrahu al-laghatu fiha, dan makruh bising padanya. Duduk kat jenazah tu buat bising-bising, makruh. Bahkan ulama kata sunat kita ni mikir tentang kematian. Maknanya pada duduk tafakur, duduk renung, tengok jenazah. Yalah. Wa itba'uha binarin, dan makruh kita ikut jenazah tadi tu dengan api. Walaupun ulama kata api tadi ada dalam bekah, hukum dia makruh. Bahkan kalau kita buka dalam kitab Bushra Karim, dia kata sekalipun duduk pada bukhur untuk mewangikan, makruh kok. Melainkan kerana berhajat. Contoh
bawa waktu malam, lapu tak ada, maka kita pun bawa obor. Hak tu lain, kerana berhajat. Hak ni saja bawa api. Ulama kata makruh ketika tu. Yalah. Wa itba'un nisa, dan diikuti oleh orang puang. Hak ni hukum dia adalah makruh. Tu kalau jauh. Kalau dekat, haram, disebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Kalau ikut dekat-dekat sangat, sampai campur bau dengan orang lelaki, maka tu haram. Yalah. Kalau sampai campur bau orang lelaki orang puang, maka tu jadi haram. Baik, baca. Faslun fi arkani salati ala al-mayyit wa ma yata'allaqu biha. Arkanu salati al-mayyit sab'atun. Baik, sekarang ni nak masalah baru pula. Masalah benda, iaitu masalah solat jenazah. Solat jenazah ni, ulama kata mula-mula disyariatkan di Madinah. Adapun sahabat-sahabat Nabi SAW yang wafat di Mekah, tidak ada solat jenazah. Bahkan Sayyidatina Khadijah yang wafat di Mekah, tidak ada solat jenazah ke atasnya. Hanya dimandikan, dikafankan, kemudian ditanam. Adapun bermulanya disyariatkan solat jenazah ni, kata para ulama, di Madinah. Baik. Al-awwalu an-niyyatu ka ghairiha. Baik, yang pertama, arkanus salatil mayyiti sab'atun. Rukun solat jenazah ada 7. Rukun solat jenazah ada 7. Al-awwalu, yang pertama, an-niyah. Yang pertama niat. Niat di sini iaitu ka ghairiha, seperti sembahyang-sembahyang lain. Apa maksud seperti sembahyang-sembahyang lain? Seperti semayang-semayang hak lain, iaitu benda ada qasah, ada ta'arud, ada ta'yin. Faham? Sebab semayang fardu. Cuma ulama kata bila ada qasah, ta'arud, ta'yin. Ta'arud kan fardu. Dah ni fardu kifayah, kena sebut dak kifayah. Ulama kata tak perlu. Memadai hanya sebut fardu sahaja. Jelah. Qasah aku solat fardu. Fardu lah. Lepas tu solat fardu jenazah. Kena sebut dak kifayah, sahaja aku solat jenazah fardu kifayah. Fardu kifayah tadi tak wajib pun, memadai dengan fardu saja. Dan ulama kata sunat kita niat tadi dengan isim isyarah. Maksud isim isyarah buat ni, sahaja aku solat fardu atas jenazah ini. Sebab apa atas jenazah ini? Supaya kalaulah berlaku silap, kalaulah berlaku tersilap semayang, contoh kita niat sahaja aku solat atas jenazah Umar, buka-buka orang lain, maka ulama kata tak jadi. Tapi kalaulah kita guna isim isyarah, kita ingatkan ikhwan lain. Sahaja aku semayang atas jenazah ikhwan ini. Bila ada isim isyarah, tiba-tiba buka-buka Mu'ah. Mu'ah. Maka ulama kata sah, tak ada masalah. Sebab apa? Ada isim isyarah. Ataupun ulama kata boleh juga niat tadi kita gantung dengan niat imam. Maksud mana? Aku solat jenazah atas apa yang tu imam solat atasnya. Boleh juga. Yalah dah. Kalau dia itlaq mana? Sahaja aku solat jenazah. Tu. Maksudnya sahaja aku yang dia tak kosak, cuma macam dia itlaqkan jenazah. Boleh je. Semua. الثاني 4 تكبيرات. Sama pun habis. الثالث قراءة الفاتحة. الرابع القيام للقادر. الخامس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية. Baik, as-sani yang kedua. 4 takbirat, 4 kali takbir. 4 takbir ni termasuk ulama kata sekali dengan takbiratul ihram, sekali dengan takbiratul ihram. Ulama buat masalah. Baik. Kalau tu imam salah takbir yang kelima, gua ni cerita. Sebab contoh, dia sebab ada hadis Nabi takbir semayang 5 kali. Ada riwayat kata Nabi takbir 6. Cuma mazhab Syafi'i ambil 4 kerana riwayat tu paling banyak. Baik. Tu imam
takbir yang keempat, takbir yang kelima. Makmum belakang macam mana? Maka kata para ulama, ketika itu sama macam solat-solat lain. Sama ada dia tunggu ataupun dia mufarakah dan salam. Yalah dah. Nak tanya pasal Apa? Yalah. Dah buat dia hak keluar hak lain. As-salisu yang ketiga. Tidak mudharat bukan tak semestinya batal. Kena faham pula. As-salisu yang ketiga, qiraatul Fatihah, membaca Fatihah. Membaca Fatihah di sini dok syarat mana-mana takbir. Dok syarat di mana-mana takbir. Boleh pada takbir pertama, boleh pada takbir kedua, boleh pada takbir tiga, boleh takbir keempat. Namun afdal selepas takbir yang pertama. Ar-rabi'u yang keempat, al-qiyamul qadir, berdiri bagi siapa hak mampu. Sebab apa? Sebab ni solat fardu. Bila solat fardu, maka kena berdiri lah. Tapi kalau dia tak mampu berdiri, maka boleh duduk. Kalau tak boleh duduk, maka boleh ngiring. Sama seperti perbuatan solat-solat fardu hak lain. Al-khamisu as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da as-saniyah. Yang kelima, selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas takbir yang kedua. Dan sekurang-kurangnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan seafdal-afdalnya adalah selawat Ibrahimiyah. Yalah, sambung. As-salisu ad-du'a'u lil-mayyiti ba'da ats-tsalitsah. Baik, yang ketiga, doa kepada si mati selepas takbir yang ketiga. Ulama kata doa tadi mestilah doa ukhrawi, sekurang-kurangnya Allahumma ighfir lahu ataupun Allahumma arhamhu, boleh. Tak ada masalah. Ulama kata kalau doa-doa dunia maka tidak boleh. Doa berkaitan dengan doa-doa dunia maka tak boleh. Melainkan doa dunia yang menuju kepada akhirat. Contoh mana? Ya Allah, lansaikan hutangnya. Hutang kan hak dunia, sekalipun berkaitan hak dunia, tapi kerana dia membawa kepada akhirat, maka ulama kata memada. Boleh. Cuma ulama kata kalaulah hak mati tadi adalah budak-budak, maka ketika itu ulama kata kita bukan doa ke dia, tapi doa kepada mak ayah dia. Kalaulah mak ayah dia masih ada. Kalau mak ayah dia tak ada dah, maka ketika itu kita doa kebaikan untuk keluarga dia. Lah. As-sabi'u yang ketujuh. As-sabi'u yang ketujuh, as-salam, beri salam. Cuma dalam masalah ni, maksudnya apa? Doa-doa dia, doa ukhrawi lagi ya. Dah tak ada dosa. Okey. Yang ketujuh, cuma masalah solat jenazah ni, masalah orang masbuk. Orang masbuk, orang muwafiq ada ke tak? Hak ni berlaku khilaf di antara Imam Ibn Hajar, Imam Ramli. Imam Ibn Hajar kata tak ada. Semayang macam biasa je. Dia masuk, kalau imam takbir kedua pun, dia kekal dengan hak rukun pertama dia baca Fatihah. Adapun Imam Ramli kata mesti ada persepakatan. Hak ni masalah panjang lah. Hak ni kita akan tengok mula dalam kitab-kitab Mutawalat. Jelah. Ada khilaf lah antara Imam Hajar, Imam Ramli. Wa yusannu, dan disunatkan raf'u yadaihi bitakbira, disunatkan mengangkat tangan pada takbir-takbir. Kalau dalam sembahyang fardu sunat angkat tangan takbiratul ihram je. Maka ulama kata dalam masalah sembahyang jenazah ni 4 takbir sunat angkat tangan belaka. Wal israru, dan juga memperlahankannya slow-slow, baca slow-slow. Baca slow-slow walaupun pada waktu malam, kata ulama. Sebab apa slow walaupun waktu malam? Kerana ulama kata hak tu hak diajar oleh Nabi SAW. Wa ta'awuzu duna istiftah, membaca ta'awuz, auzubillah, tanpa istiftah, tanpa baca doa istiftah. Wa yushtaratu, dan disyaratkan fiha syurutus salah, dan disyaratkan padanya pada solat jenazah ni syarat solat-solat biasa, yakni benda kena ada wudu, kena tutup aurat, menghadap kiblat. Yalah. Wa yusalli 'ala al-ghaibi, ni masalah baru pula. Masalah apa? Iaitu masalah sembahyang ghaib. Wa yusalli, dan boleh solat 'ala al-ghaibi wal madfun, di atas jenazah hak ghaib. Wal madfun, dan juga jenazah hak yang sudah dikafankan, yang ditanam dah.
Man kana min ahli al-fardhi salati alaihi yawmal mata. Atas siapa yang min tu min lil bayang. Siapa tadi tu daripada ahli fardu salat. Alaihi ke atasnya yawmal mat. Hari kematian si mati. Maksudnya masa si mati meninggal tu dia memang fardu semayang. Maksudnya dia bukan orang haid. Dia bukan orang nifah. Contoh, Salahuddin mati hari Selasa. Bini dia haid. Bini dia nak semayang gaib ke atas dia, boleh tak bila suci haid lagi? Tak boleh. Sebab apa? Ketika itu bukan dia orang yang fardu atas dia semayang. Ataupun seorang budak. Dia nak semayang jenazah ke atas seorang. Budak tu masa orang tu mati, budak tu tak balik lagi. Seminggu lepas tu ia balik. Baik, boleh tak ia semayang jenazah? Kata ulama tak boleh. Jelas dah masalah ni. Cuma masalah semayang gaib, nak semayang ni kita maklumlah. Syarat nak semayang jenazah, mestilah jenazah itu sudah dimandikan. Tak syarat pun dikafan. Antara syarat salat jenazah ni, mestilah jenazah tadi sudah pun dimandikan. Tak syarat dikafan. Jadi kalau jenazah tu tak jumpa, contoh dalam runtuhan bangunan ataupun dimakan oleh binatang buas, tak dimandikan. Baik. Ketika mana tak dimandikan ataupun tak ditayamumkan, maka gugur salat jenazah ke atas si mati. Jelas? Mandi tak perlu niat. Tak perlu niat. Jadi kalau dia mati lemah, betul tak jumpa. Hak tu masalah lain. Hak tu ni masalah khilaf. Hak tu panjang pula bahasan. Anda tak sebut masalah-masalah yang panjang. Ia sebenarnya masalah fiqh salat jenazah ni boleh buat tesis master dengan PhD se. Cuma oleh kerana terlalu panjang, jadi kita hanya sebut masalah-masalah penting je. Masalah hak daki-daki yang anda tak sebut. Lan Nabi sallallahu la an-Nabi sallallahu dalam sebahagian nuskhah ia akan sebut illa. Dalam kitab kita sebut la, dalam sebahagian nuskhah ia akan sebut illa. Dalam nuskhah yang tak sebut dah. Illa. Dah. Illa. Sebenarnya yang lebih tepatnya dalam kebanyakan nuskhah dia sebut illa. Illa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan tak boleh sembahyang jenazah gaib ni atas jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pergi dekat makam Nabi, ziarah Masjid Nabawi, boleh tak kita nak sembahyang gaib Nabi? Tak. Tak. Lah. Wa awlan nasi bis salati alaihi asabatuhu. Maka hak paling afdal, yang paling aula untuk solat ke atasnya, yakni jadi imam lah, iaitu asabahnya. Asabah. Jelas, asabah. Summa zawil arham. Kemudian kalau asabah tak ada belaka. Asabah ni pernah asabah. Kita ngajikan faraid. Dalam faraid, iaitu orang hak berhak dapat harta pusaka tanpa nilai. Maknanya lebihan harta pusaka selepas hawi kepada ahli fardu ia boleh berlaku. Ayah ke, anak ke, baik. Cuma ulama kata, kalaulah contoh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seseorang tu mati, dia ada ayah, dia ada anak lelaki. Maka ketika itu hak mana hak diutamakan? Ulama kata ayah. Walaupun ketika itu ayah bukan asabah. Sebab asabah anak lelaki lah. Sebab anak lelaki ada. Ayah ketika itu tak. Ulama kata dalam masalah ni tak. Dia aulakan ayah. Sebab usul kasih sayang dia terhadap anak lebih tinggi. Tak? Usul dia sayang kepada furuk lebih tinggi daripada furuk sayang kepada usul. Kita sayang mak ayah kita. Tapi tak sahabat ayah dengan mak kita sayang kita. Faham tak? Sebab itu ulama kata, kalaulah ayah bertemu dengan anak, ayah si mati, anak si mati, maka aula mana? Ayah si mati. Melainkan kalau ayah si mati itu nak tu. Jelas. Bahkan ulama kata, kalaulah si mati wasiat, kalau ayah mati kat lagi, jemput tok guru ni jadi tok imam. Ulama kata, kalaulah anak dia nak jadi tok imam, wasiat tu jadi lara, tak terpakai. Jelas. Summa zawil arham. Kemudian zawil arham. Siapa zawil arham? Iaitu ahli kerabat, anak beranak hak tak boleh terima pusaka. Contoh siapa? Contohnya Tok Ki belah likmak. Datuk sebelah ibu kan dia zawil arham. Dia tak layak harta pusaka. Baik, ketika itu guna hukum? Kata ulama, ketika itu boleh dia. Baik, ulama kata kalaulah
zawil arham, asabah tak ada, zawil arham tak ada. Maka nak suruh siapa jadi tok imam? Dia kalau kita ngaji kalau kita baca bab sembahyang fardu, maka dia aulakan orang yang faqih yang. Maka ulama kata sini aula orang hak tua dulu. Orang hak tua. Sebab apa? Orang tua ni dia muhasabah dia untuk mati tu tinggi. Yalah. Baik, masalah baru pula. Sekarang ni musannif nak cerita masalah baru. Tadi ayah dia wasiat ke tok guru ni kan? Kalaulah seorang si mati, dia wasiat. Kalau ayah mati lagi, suruh tok imam jadi imam salat jenazah. Baik, ulama kata kalau anak dia nak jadi imam, wasiat tadi tak terpakai. Jadi lara. Sebab apa? Sebab anak lebih berhak. Sekalipun anak tu fasik. Tak? Sekalipun anak tu ada buat maksiat. Kalau ahli fasik tu lain lah. Ulama kata kalau fasik ketika itu kena beri perkara lain. Maksudnya kalau sekalipun anak tu ada ngaji tapi ngaji biasa-biasa, bukan doktor, bukan ustaz tapi ngaji doktor. Alhamdulillah. Wala yughassalu, ni masalah baru pula. Masalah dia wala yughassalu asy-syahidu wala yusalla alaihi wa huwa man mata fi qitalil kuffari bisababihi. Dia masalah mati syahid. Dia gini, masalah mati syahid ni kita kena faham syahid ni terbahagi pada 3. Ada syahid dunia akhirat, syahid dunia, syahid akhirat. Syahid dunia akhirat ni benda hak tu disebut wa huwa man mata fi qitalil kuffari bisababihi. Orang hak mati lawan orang kafir di medan perang. Maka hak tu dia dipanggil mati syahid dunia akhirat. Cuma ulama kata mati syahid dunia akhirat ni sekiranya dia ni niat dia adalah untuk menegakkan syariat Allah. Tapi kalau niat dia bukan untuk menegakkan syariat Allah, maka ketika itu dia hanya mati syahid dunia sahaja, bukan syahid akhirat. Maka ada pun syahid akhirat sahaja. Syahid akhirat sahaja iaitu mati syahid kerana hadis-hadis Nabi. Contoh Nabi kata orang mati kerana sakit taun, mati beranak, mati lemah. Ni semua mati syahid Nabi sebut dalam hadis. Maka ulama kata hak ni syahid akhirat, dapat pahala mati syahid akhirat. Hak tak boleh wala yughassalu, dan tidak dimandikan asy-syahidu. Syahid mana ni? Syahid dunia akhirat dan syahid dunia. Sebab apa? Sebab kita tak tahu si mati ni berjuang kerana Allah ke bukan kerana Allah. Faham tak? Sebab tu ulama kata syahid dunia akhirat dan syahid dunia. Tidak dipandang la yughassalu syahidu wa la yusalla alaihi. Tidak boleh dimandikan, tidak boleh disalatkan, terus ditanam. Jelas. Cuma siapa tu? Wa huwa, iaitu man mata, siapa hak mati fi qitalil kuffari bisababihi, ai bisababi qital, iaitu mereka hak mati lawan orang kafir kerana luka perang tadi. Ada pun ulama kata kalaulah mati kerana benda lain. Contoh dia sakit tu, dia perang tiba-tiba kaki dia luka, kena luka darah. Sikit je masa akak nak pergi buat rawatan tu bukan masih lagi bukan nyawa-nyawa ikan. Maknanya kuat lagi lah. Cuma bila pergi tu darah banyak tubik, ngalir. Maka ulama kata hak tu bukan syahid dunia akhirat. Dia mesti syahid dunia akhirat ni kalau kita buat lari daripada medan perang pun masa tu dia nyawa-nyawa ikan. Faham tak? Itulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuma orang tanya, orang mati syahid kan, orang mati di medan perang, kan kita kena kafan sekali dengan pakaian syahid dia kan. Dah learning gua ni cerita kan, learning kan dengan baju askar, dengan beg berak, dengan baju perisai. Gua ni cerita, maka ulama kata learning kena ambil pakaian yang mana pakaian tadi qada-qada hak dia pakai biasa. Contoh mana? Singlet putih dia dalam, seluar, lepas tu kan qada-qada tutup aurat dia je. Kemudian tutup kain kapan ataupun 3, kemudian tanam. Sekali dengan pakaian-pakaian hak berdarah. Yalah, tidak boleh dimandi, tidak boleh dibasuh. Hak tak boleh basuh ni basuh mana? Basuh darah-darah yang kait dengan syahid dia. Ada pun kalau darah tak dikeluar bukan kerana najis-najis yang selain daripada peperangan. Contoh mana? Kita nak akad je tu salah tekan perut, tubik najis. Maka walaupun dia syahid kena basuh kot najis tu. Ataupun kita duduk pegang-pegang je, rebah, jatuh, tiba-tiba darah.
Darah tu bukan kerana mati syahid tadi. Darah ni kerana kita jatuh dia. Maka ulama kata hak tu kena basuh darah tu. Darah selain daripada darah mati syahid dan najis-najis, hak tu kekal kena basuh. Jelas? Macam tadi, kalau contoh sekarang macam seloreng, okay, macam buang lah. Oh, baju kan dia askar, dia akan ada singlet sedalangan, singlet hitam lah. Singlet hitam tu je kita akan letak kafan, pakaikan dia. Pada pun baju celoreng itu kita akan buka. Kita tidak akan ketanang sekali. Wala alas, ni masalah baru pula. Masalah benda ni iaitu masalah pengurusan jenazah bayi yang keguguran. Masalah baru pula. Masalah bayi keguguran. Wala alas siqti, dan tidak di atas janin yang gugur. Siqti ni janin hak gugur. Siqti janin hak gugur. Illa zaharat, melainkan zahir, amaratul hayah, melainkan zahir tanda-tanda hidup. Kal ikhtilaj, seperti ikhtilaj ni benda ketar badan. Ada tanda-tanda hidup. Contoh tubik tu gerak sikit, ada tanda hidup. Maka ulama kata kalau ya gini, nak buat kesimpulan lah masalah ni. Baik. Ya gini, masalah ni gini. Ulama kata kalau bayi yang keguguran ada tanda hidup, maka wajib ke atas dia seperti mana orang hidup. 4 perkara. Wajib mandi, wajib kafan, wajib semayang, wajib tanam. Yalah. Tapi kalau tak ada tanda-tanda hidup, maka wajib ke atas dia 3. Wajib mandi, wajib kafan, wajib tanam. Haram ke atas dia disembahyangkan. Sebab apa? Sebab tak ada tanda-tanda hidup. Jelas? Tak, kena daki. Gini. Kalau ada tanda-tanda hidup, maka wajib 4. Kalau tak ada tanda-tanda hidup, kena tengok dulu. Kena tengok benda. Kita ulang balik. Ni ana buat kesimpulan mudah lah ni, nak suruh faham masalah ni. Sebab dalam kitab kita kahang. Gini. Si mati, bayi yang keguguran. Kalaulah ada tanda-tanda hidup, contoh mana? Tubik tu ketar, gerak tangan. Ataupun tubik suara. Ataupun nampak dada yang gerak. Baik, ada tanda-tanda hidup, maka ulama kata wajib 4. Wajib mandi, kafan, tanam, semayang, tanam. Sekiranya tak ada tanda-tanda hidup, kena tengok dulu. Kena tengok benda. Ada beranak tadi, ada tak rupa manusia? Ana ulang balik Kalaulah gugur tu tak ada tanda-tanda hidup, maka kena tengok 2 perkara. Kena tengok benda. Ada rupa manusia ke tak? Kalau ada rupa manusia, maka ulama kata wajib 3 perkara. Wajib mandi, wajib kafan, wajib tanam. Haram disembayangkan. Tapi kalaulah tak ada tanda-tanda hidup dan juga tak ada rupa manusia, beranak-beranak tu, Tok Bidang kata, ni benda ni. Tak ada rupa manusia, tak ada jari. Nak tahu rupa tak rupa manusia ni, kena tanya Tok Bidang, kena tanya doktor lah. Tak ada tanda-tanda hidup dan tak ada juga rupa manusia, maka ulama kata masa tu tak ada kewajipan benda pun. Tak ada kewajipan benda. Boleh kita buku-buku dengan tisu, kita tanam gitu je. Boleh tak? Boleh, ada masalah. Sebab apa? Tak ada kewajipan. Jelas dah. Wa yughassalu, dan dimandikan in balagha 4 ashhur. Yes, dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah ni dia sebut apabila sampai 4 bulan kena mandi. Sebenarnya kalau kita buka dalam Hasyiah Baijuri kata tak syarat pun umur sampai 4 bulan. Syarat mesti ada rupa bentuk manusia. Jelas dah. Cuma dalam Muqaddimah Hadramiyah ni dia sebut umur 4 bulan sebab ghalibnya apabila 4 bulan tu memang ada rupa manusia dah. Yalah dah. Tapi benarnya tak syarat pun 4 bulan. Kalau kurang 4 bulan tiba-tiba rupa-rupa manusia, maka ketika itu ulama kata kena buat 3 perkara juga, melainkan solat. Jelas dah. Kalau dah jelas, tanya mulai. Faslun, fasal baru baca. Faslun fi dafni. Wa aqallu dafni hufratun taktumu raihatuhu wa tahrusuhu min as-siba'. وأكمله قامة وبسطة وذلك 4 أذرع ونصف ويحرم نبشه قبل بلاء إلا لضرورة. Baik. Faslun fi dafni, pada menyatakan tanam, masalah tanam. Jadi kita kena faham dia sekurang-kurang, baca dulu. Wa aqallu dafni, sekurang-kurang tanam. Sekurang-kurang tanam ni
hufratun, satu lubang. Taktumu, yang mana taktumu raihatahu, yang menutup bau mayat. Bau tadi. Wa tahrusu, dan memelihara mayat tu minas sibai, daripada binatang buah. Bila kita sebut hufrah, lubang, maka tak memadai kalau bukan lubang. Maksudnya, kalaulah kita contoh tanah. Ni tanah biasa. Kita ambil letak atas tanah, kita pun kambuh. Maka ulama kata tak memadai. Ia mesti kurang-kurang mesti lubang. Kena lubang. Yang mana lubang tadi tak syarat pun berapa dalam. Tak syarat pun berapa dalam. Kita syarat dia mestilah menutup daripada bau dan juga menutup daripada binatang buah. Hak tu je. Cuma kalau tempat kita, dia akan ambil 7 hasta dalam, 3 lebar, lepas tu 7 hasta panjang. Cuma panjang ni sebenarnya tidak syarat pun 7 hasta. Pengalaman kalau orang kafan jenazah ni, golek ni dia akan pergi ngukur dulu. Ya, mati tu, dia akan ambil kain kafan, dia akan ukur dulu sebab nak buat keranda dan nak gali orang mati. Dia akan buat gitu dulu. Lepas tu dia akan buat lebih sikit. Dia akan lebih sejikal. Hak tu kita tahulah. Dia ukur daripada ujung kepala sampai ujung kaki. Lepas tu dia akan ambil bakis. Dia akan ambil baki sejikal. Lepas tu sebelum baki sejikal tu, dia sipul dulu. Lepas tu ambil baki sejikal. Tu tahulah. Ni pengalaman kena. Benda gini kena turun diri. Kena mandi sendiri, kena kapang sendiri. Baru kita tahu. Hak sedap lagi, kita sendiri kena kapang. Jelas dah. Jelas. Wa akmaluhu, cuma ulama buat masalah. Baik. Dah kalau mati, ni kalau mati darat, dah kalau mati laut. Dah kalau mati laut, mana? Ulama kata kalau mati laut, kita kena tengok. Tengok kan. Kita dengan daratan jauh ke dekat? Ulama kata kalau kita dengan daratan ni dekat dah, cuma kita tak tahu lama mana nak sampai. Mungkin sehari, mungkin 2 hari. Maka ketika itu ulama kata kita mandi-mandi, kita kafan, kemudian kita solat, kemudian kita ambil kayu, kita letak jenazah atas tu, kita hanyutkan ke daratan. Dan wajib orang hak temu di daratan tu untuk tanam dia. Yalah. Tapi kalaulah jauh daripada daratan, ya, apa ni? Lutfi siapa? Kapten Kapal kata lambat lagi ni nak sampai daratan ni, sebulan ni jauh ni. Maka ketika itu ulama kata kena ambil kita mandi, kita kafan, kita sembahyang, kemudian kita ambil pemberat, buang dalam laut, biar tenggelam di tengah-tengah dasar laut. Lah dah. Wa akmaluhu, dan sesempurnanya, qamatun wa bastatun. Qamatun wa bastatun, dan hak paling sempurnanya iaitu qamah, iaitu kita masuk dalam lubang tu, dalam ni hak paling sempurna, kita masuk, lepas tu kita berdiri, lepas tu bastah, kita akak tangan. Apa tak? Kita berdiri, kita masuk dalam lubang, kita diri, kemudian kita akak setangan. Maka ni qada tangan kita ni dengan permukaan. Itu afdal. Tapi tengok uruf lah. Uruf tempat masyarakat kita, al-uruf muhakkamah tak. Walaupun dalam kitab kita ia sebut satu pendirian, kemudian satu akad tangan. Tapi kita di Malaysia tengok mana pula uruf kita, 7 hasta. Maka al-uruf muhakkamah. Masa halawah dia. Dia syarat macam dia jauh mana dari datang. Tak, ia jangan sampai berubah tu bau mayat. Macam untuk dibolehkan laut tu untuk tanam untuk ditenggelamkan kat laut macam tu pada uruf. Maknanya kalau lama 2 hari ni, maka tu. Wazalika, dan demikian itu tu arba'atu azru'in wa nisf, dan yang demikian tu qamah wa bastah tu 4 hasta wa nisf dan setengah. 4 hasta dan setengah. 4 hasta dan setengah hasta. Jelas. Wa yahrumu, dan diharamkan nabshuhu, yakni gali balik. Haram gali balik kubur. Qabla al-bala, sebelum balak ni bukan bala, balak ni jadi repuk habis dah. Qabla al-bala, sebelum repuk habis. Kalau repuk habis dah, maknanya tak ada benda dah, maka tu boleh gali balik. Contohnya sebahagian tempat kan,
di negara-negara kekurangan tenaga, kekurangan tanah-tanah kubur, maka dia akan tanam, kemudian KG bila sampai satu masa dia akan gali balik. Hak tu tak apa lah. Sebab apa? Sebab hacur dah. Tapi kalau belum hacur lagi, maka ulama kata tak boleh. Illa li daruratin, melainkan kerana darurat. Darurat mana? Contoh ulama kata kerana dok solat, ataupun dok dimandikan, ataupun kerana dok berubah. Baik, silap. Kerana boleh gali balik kerana dok semayang, jenazah tadi dok semayang, ataupun dok dimandikan, maka ulama kata boleh gali balik. Tapi syarat dia jenazah tadi dok berubah baru. Kalau berubah baru, maka dok boleh gali balik lah. Yalah. Ataupun boleh juga kita gali balik kerana benda, kerana ada benda berharga jatuh dalam. Contoh jang, cicimah, benda berharga. Maka ulama kata boleh gali balik walaupun berubah baru. Boleh. Yalah. Bahkan ulama kata kalau mayat tadi salah kiblat pun boleh kita gali balik. Contoh kiblat patutnya belah balik kanan, tiba-tiba salah, maka kita paling belah balik kiri. Ia sebenarnya panjang lagi. Hak ni kita terang ni sekadar teori je, praktikal panjang lagi. Okay, jadi kalau ada rezeki kita terang balik macam mana. Pertama sekali kena apa kain, lepas tu pasang benda. Mula-mula kita apa tali dulu, tali. Panjanglah perbahasan hak tu. Kita baca dalam kitab-kitab mutawalat lah. Waktu kena praktikal, insya-Allah. Esok kita masuk bab zakat. Bab zakat ni panjang sikit. Tak tahulah bab zakat ni kalau anda nak pendek 2 hari boleh habis. 2 hari boleh habis, tapi berat hati anda tak tahulah. Bab zakat ni ada permintaan daripada beberapa orang hak PM anda minta supaya bab zakat ni kita perhalusi. Boleh nak perhalus, cuma kena banyak jalan kira sikit lah. InsyaAllah tengok keadaan dulu. Anda rasa mood terang detail. Kalau terang biasa-biasa, terang biasa-biasa. Allah Ta'ala alam. Sikit lagi kita bab zakat. InsyaAllah dalam minggu depan kita khatang lah. Kalau dah khatang, kita boleh usaha. Hak Allah Ta'ala baka. Allah Ta'ala bagi khatang. Allah alam. Syah. Kalau contoh tersalah kiblat tadi, dia katakanlah kalau sebelum ni istihad kiblat lah ni, macam yang dia menafikan kiblat ni tu gali boleh. Patut dah. Kiranya hak boleh sebab berubah bangun pun boleh gali mula tu sebab manusia maksudnya, sebab harta manusia. Harta manusia. Kalau macam sebab salah kiblat lepas tu kalau berubah bangun. Harta tak boleh. Ia kait dengan harta manusia. Okay, kalau macam kalau tersalah kiblat, kalau berubah baru dah biar dia lah. Ada salah. Allah Ta'ala alam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.